segala-galanya tidak berlaku pada peringkat kelayakan kumpulan A Hubway gagal melepasi ketinggian pertama iaitu 2.17 meter. Juara Sukan C 2019 itu turut merancang bersara selepas mengumumkan ini penampilan Olimpik terakhir buatnya. Dulu saya ada main basketball dengan volleyball semua. Saya semua sport saya akan masuk pergi try. Dan tu hari sukan itu dekat sekolah-sekolah punya hari sukan. Dan saya pergi try lah, tengok high jump apa sah kalau orang main. Then I try, terus pergi main. Dan itu hari straight away saya qualify pergi MSSD. Dan saya menang kat MSSD, saya qualify pergi MSSS. Dan dekat sana saya menang lagi. Saya terus qualify pergi MSSM masa tu. Perkenalan saya dengan Hubway ni memang lama sejak daripada peringkat sekolah lagi sehingga hari ini kita masih lagi saya masih lagi bersama dia melihat perkembangan dia sepanjang perjalanan dia, karier dia sebagai atlet. Saya melihat banyak karakter-karakter atlet-atlet yang berjaya, yang gagal, yang selalu jalan, yang berbagai alasan. Dan Hubway tak pernah memberikan apa-apa even satu masalah pun. Kuda dan dara kebanggaan Nusa, warna kebangsaan terang benderang. Demi pertiwi kalian ke sana, semoga kejayaan dibawa pulang. Olimpik ialah semua atlet punya dreams. Semua dekat bertanding dekat tournament punya ini high level punya. Semua orang kena mau ialah Olimpik ialah satu dreams. Ini dreams ialah bagi kita kena dekat sana perform untuk buat terbaik dekat sana. Sebelum Olimpik bermula, saya menemu bual Hubway, mood, feeling dia sangat-sangat positif. Dia mengatakan bahawa dia sangat yakin dia akan menjadi atlet olahraga pertama Malaysia yang akan layak ke final Sukan Olimpik. Mengharapkan Hubway juga tidak berdepan masalah untuk melepasi ketinggian 2.17. Gagal. Apabila saya melihat Hubway sukar melepasi halangan yang pertama, palang jatuh. Dalam pandangan saya melihat ini akan menjadi satu situasi yang sangat sukar untuk Hubway. Kerana pada sesi latihan atau sesi pemanas badan, dia sukar melepasinya dan apabila pertandingan itu sudah bermula, pressure-nya sangat tinggi. Dan saya melihat dari jauh, Hubway dari riak wajahnya sangat-sangat tertekan. After the first jump, saya rasa lagi stres sebab sampai itu body itu pun sudah lari banyak sangat dan sampai stress level semakin lagi up sebab saya sudah tak ada dekat itu situation dari itu feeling itu memang sudah tak ada sampai otak akan negatif banyak benda akan attack datang masuk automatic. Menyaksikan percubaan yang kedua daripada Lee Hubway. Tak lepas juga. Percubaan yang kedua dari Lee Hubway. After the second jump, just only 2 minutes saya boleh dapatkan itu feeling sampai stress lagi tinggi. Itu 2 minit ni ialah macam killing saya. Macam bunuh saya dekat itu 2 minit tu. Saya macam mana nak cari dekat ini feeling dekat dalam masa 2 minit. Ya, percubaan yang ketiga. Percubaan yang ketiga juga gagal. Lepas saya tak lepas third jump tu, first thing dalam saya otak, Olympics is over. Olympics is over. Saya rasa saya punya stress, saya punya mission fail dengan saya salahkan saya punya sendiri. Apa sah saya punya soal qualify dekat sini, apa sah saya tak ada performance dekat sini. Paling memalukan je lah saya lompat kosong. Ini lompat kosong punya benda, bukan semua dari saya punya experience.
Saya pernah dekat lompat kosong ada 2 kali saja dekat saya sehidup saya career lompat tinggi. First SOCMA 2004 and second one is Olympic Games 2021. Saya itu ini adalah saya last Olympic Games. Saya akan continue pergi Paris 2024. Sebenarnya sebelum Hak Wei datang ke tempat temu bual tu, dari jauh saya sudah melihat mood dia memang tidak baik. Dia hanya memandang ke bawah saja. Tetapi apabila saya mengatakan bahawa 32 juta rakyat Malaysia menunggu keputusan ini dan apa yang Hak Wei perlu lakukan ialah tidak perlu meminta maaf kepada rakyat Malaysia, dan terus dia mengalirkan air mata dan sukar untuk mengawal emosi. Masa tu saya nak keluarkan saya punya suara, keluarkan saya punya itu perasaan semua. Saya tak mau tahan dekat dalam untuk bagi saya punya itu stres. Tu saya nak release saya punya stres masa tu. Saya tak mau simpan lagi. Kalau saya simpan lagi, ialah saya sendiri yang betul-betul sakit. Saya akan pergi bilik satu orang. Saya tak akan pergi dining hall, saya tak akan pergi mana, saya tak akan jumpa orang lagi. Saya akan stay kat sampai bilik saja. Hak Wei tak perlu menyalahkan diri lah. Sebab perkara tu ialah perkara yang memang boleh berlaku di mana-mana keadaan pun pernah berlaku di banyak situasi. Cuma bagaimana Hak Wei dapat menerima itu sebagai satu bukan satu kegagalan yang boleh meningkatkan kembali dia punya semangat untuk kembali semula dan melihat bahawa itu sebagai satu proses untuk lebih berjaya. Hak Wei seorang atlet yang melakukan banyak perkara dengan ikhlas. Walaupun tanpa jurulatih, walaupun dia positif COVID-19 sebelum datang ke Tokyo, walaupun dia berdepan masalah dengan persatuan di mana pada awalnya jurulatihnya tidak tersenarai untuk dibawa ke Tokyo, walaupun dia hanya berlatih sendirian di Bukit Jalil tanpa senior-senior yang lain seperti Naurash yang sudah berhijrah ke Jerman, atlet-atlet senior yang sudah bersara, tetapi dia ikhlas meneruskan tugasnya. Saya have to move forward. Ini yang dulu saya coach ajar saya punya. Ini sudah lepas. Jangan ambil lagi ini tournament untuk bersakit hati lagi. Saya dream tak akan jadi dekat Olympic Games ni. Mungkin orang lain akan ganti saya ini benda, akan berusaha untuk nak buat ini benda untuk sampaikan saya dreams akan bercapaikan. Orang kata kegagalan, pada saya bukan kegagalan. Pada saya adalah satu proses untuk menuju ke arah lebih baik. So, jadi sebagai seorang jurulatih, saya lebih pada untuk sifat supportif pada dia. Begitu juga pernah berlaku saya sendiri teks Hak Wei. Ya? Saya kata, saya kata, kamu masih hero. Lebih kurang. Hero untuk Malaysia. Kamu yang contribution dah besar, dah banyak. He's our hero. Legend in athletics. Bila disebut legend dia adalah seseorang yang meninggalkan kesan yang besar dalam dunia kalau olahraga lah. Apalagi kalau spesifik untuk high jump. Nak cari satu lagi Hak Wei, nak cari satu Hak Wei yang sama seperti dia, yang karier olahraga yang begitu panjang. Lebih pada 25 tahun. Kalau saya lebih 25 tahun, kalau ambil kira dari mula dia bermula berjinak je dengan sukan olahraga. Sekarang ni mana 20 satu gambaran bahawa beberapa kali Olimpik, sukan Asia, Commonwealth Games semua, mana semua kejohanan antarabangsa yang tinggi dah pergi, dan SEA Games berapa kali SEA Games tingkat emas mengekalkan kedudukan dia. Dan masih dengan kecederaan dia kembali semula. Dia ada keberanian, dia courage yang kata, setelah gagal kembali semula. Itu pada saya sangat penting.